Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Penghujung minggu menjelang pilihan raya Presiden Amerika Syarikat, pasaran semakin mengambil kira kemungkinan kemenangan mana-mana calon. Minggu ini, peluang Donald Trump telah meningkat memandangkan dasar beliau dilihat bersifat inflasi. Ia cenderung menyokong kenaikan dolar. Namun, banyak bergantung kepada keadaan ekonomi Amerika Syarikat yang turut menyokong mata wang tersebut. Pada hari Khamis, mata wang Amerika Syarikat mula diniagakan pada paras tertinggi dalam beberapa bulan berbanding kebanyakan mata wang utama lain. Sekarang mari kita lihat bagaimana laporan makroekonomi yang dijadualkan untuk diterbitkan pada 18 Oktober dapat mempengaruhi forex. Anda sedang menonton kalender trader. Penghujung minggu ini akan dipengaruhi oleh data dari Asia dan Amerika Syarikat. Pertama, Jepun akan mengeluarkan laporan inflasinya. Memandangkan niat Bank of Japan untuk terus menaikkan kadar faedah, keputusan yang hampir dengan ramalan 2.7% boleh menyebabkan penyusutan yen. Tambahan pula, laporan ini secara tidak langsung mencerminkan pertumbuhan gaji yang bermula awal tahun ini. Perujuk ini merupakan faktor utama yang menentukan peralihan kenaikan kadar faedah Bank of Japan. Penurunan inflasi berkemungkinan memperlahankan proses ini dan memberi tekanan tambahan kepada yen. Pada hari Jumaat, China juga akan mengeluarkan data makroekonomi utamanya. Tahun ini, keadaan ekonomi China telah menimbulkan banyak persoalan dan kebimbangan dalam kalangan pelabur. Sepanjang minggu lalu, beberapa sidang akhbar diadakan oleh pegawai tertinggi China. Yang terkini berakhir beberapa jam yang lalu di mana dana tambahan untuk sektor perumahan yang terjejas dijanjikan. Esok China akan mendedahkan laporan mengenai harga rumah baru. Penganalisis menjangkakan lonjakan ketara sehingga 0.4% daripada negatif 5.3% yang akan memperkukuhkan yuan. Laporan yang lebih penting akan dikeluarkan 30 minit kemudian yang mencerminkan pertumbuhan KDNK China untuk suku ketiga. Ekonomi dijangka perlahan daripada angka sebelumnya kepada 4.5%. Memandangkan Beijing menyasarkan pertumbuhan KDNK tahunan sekitar 5.0%, negara ini memerlukan langkah yang kukuh untuk mempercepatkan pemulihan dan menyokong yuan yang semakin lemah di tengah-tengah tekanan deflasi. Laporan KDNK yang lemah bagi suku ketiga hampir tidak akan menaikkan yuan. Sebaliknya, data pengeluaran perindustrian boleh membantu yuan mengukuh jika ramalan disahkan. Walaupun kenaikan dijangka sederhana hanya kepada 4.6% daripada 0.1%, ia masih boleh memberikan harapan kepada pembeli yuan, terutamanya memandangkan latar belakang negatif laporan lain. Sementara itu, pengguna British nampaknya menghadapi kesukaran berdasarkan ramalan. Dolar runcit mungkin menurun daripada 1.0% kepada negatif 0.3% berbanding tahun lepas. Ini tidak menguntungkan pound British memandangkan perbelanjaan pengguna bukan sahaja merangsang ekonomi tetapi juga meningkatkan tarikan mata wang tersebut kepada pelabur. Dolar Amerika Syarikat secara amnya dianggap sebagai mata wang yang kukuh dan menguntungkan. Namun laporan pada penghujung minggu ini mungkin sedikit merosakkan reputasi tersebut. Fokus adalah pada sektor pembinaan. Permit pembinaan berkemungkinan menurun sehingga 1.45 juta oleh kerana sektor perubahan berkait rapat dengan banyak industri lain dan pasaran komoditi. Angka yang lebih rendah akan memberi kesan negatif kepada dolar. Angka pembinaan baru akan melanjutkan pandangan negatif untuk dolar. Selepas kenaikan tertinggi dalam tempoh 6 bulan, penunjuk dijangka menurun sedikit sebanyak 6,000. Pada pukul 4.30 petang dan juga 7.30 petang, ahli FOMC Bostic akan berucap. Pada pukul 5 petang, ahli FOMC Kashkari berucap. Pukul 7.10 petang, Pat Waller pula akan berucap. Namun, dolar Amerika Syarikat akan berdepan cabaran tambahan pada penghujung minggu ini. Beberapa pegawai Rizab Persekutuan akan berucap semasa sesi Amerika dan komen mereka dijangka mencetuskan
volatility dalam pasaran. Sila ambil perhatian bahawa waktu penerbitan ditetapkan mengikut waktu Moskow GMT plus 3. Ulasan video seterusnya untuk kalender trader akan dikeluarkan pada hari Isnin 21 Oktober.